Saya mulakan dengan perbincangan kegiatan ekonomi yang dijalankan oleh masyarakat Kelantan pada abad ke-19. Kegiatan ekonomi yang pertama yaitu pertanian. Kegiatan ekonomi pertanian ini dijalankan dengan dua cara, yaitu sama ada pertanian tetap ataupun pertanian pindah. Secara umumnya, pertanian yang dijalankan di Kelantan pada abad ke-19 hanya bertujuan untuk sara diri sahaja. Tanaman utama yang diusahakan oleh penduduk Kelantan dalam aktiviti pertanian mereka pada abad ke-19 ialah tanaman padi. Namun begitu, terdapat juga tanaman lain seperti jagung, sayur-sayuran, dan buah-buahan yang ditanam oleh mereka untuk memenuhi keperluan asas dalam kehidupan harian mereka. Manakala peralatan yang digunakan oleh masyarakat Kelantan untuk menjalankan aktiviti pertanian juga masih bersifat tradisional. Hal ini kerana mereka masih menggunakan peralatan seperti kapak, cangkul, parang, dan tenggala untuk membuat kerja-kerja pertanian mereka. Kegiatan ekonomi yang seterusnya ialah aktiviti perdagangan. Perdagangan ini dijalankan juga di Kelantan pada abad ke-19. Namun begitu, perdagangan ini lebih dikuasai oleh golongan pembesar. Dalam pada itu, kegiatan perdagangan di Kelantan pada abad ke-19 juga telah menjalankan sistem import dan ekspor barangan. Mereka telah mengimport barangan seperti kapas daripada India dan sutera mentah daripada China. Mereka juga mengekspor barangan seperti beras, pinang, kelapa kering, dan sebagainya ke luar negara. Masyarakat Kelantan semasa abad ke-19 juga masih mengamalkan sistem pertukaran barang ataupun sistem barter dalam aktiviti perdagangan mereka. Melalui sistem ini, mereka akan bertukar barangan sesama mereka untuk memenuhi keperluan asas mereka masing-masing. Sebagai contoh, penduduk kampung akan membawa beras ataupun sayur-sayuran ke kota untuk ditukarkan kepada barangan lain seperti ikan, udang, dan lain-lain. Selain itu, pada abad ke-19, masyarakat Kelantan turut menjalankan kegiatan ekonomi sara diri bersifat perikanan. Memandangkan masyarakat Kelantan tinggal di kawasan pinggir sungai, maka aktiviti menangkap ikan dilakukan bersama-sama masyarakat kampung dengan menggunakan pukat payang. Sungai Kelantan kaya dengan pelbagai jenis ikan seperti patin, toman, tapa dan sebagainya. Hasil tangkapan ikan ini akan dijual di pasar-pasar pagi dan lebihan ikan tersebut akan dijadikan sebagai barang pertukaran untuk mendapatkan hasil barangan lain seperti beras. Seterusnya, Kelantan turut menjadi kawasan tumpuan kerana kaya dengan emas dan biji timah. Kawasan tumpuan untuk perlombongan adalah seperti di Lembah Galas dan Sohor. Kegiatan melombong emas ini diusahakan oleh sekumpulan orang Cina yang berpindah dari satu tempat ke satu tempat yang didapati mengandungi emas. Bukan itu sahaja, bahkan biji timah juga adalah salah satu barangan ekspor yang penting bagi negeri Kelantan pada abad ke-19. Golongan pemerintah adalah pihak yang menduduki hierarki teratas yang bukan sahaja memegang kuasa dalam pentadbiran politik, malahan mereka turut menggunakan kuasa yang diperolehi untuk meningkatkan hasil pendapatan. Antara sumber pendapatan bagi golongan pemerintah adalah sistem cukai. Misalnya, setiap kapal yang berlabuh di Pelabuhan Kelantan akan dikenakan bayaran cukai berdasarkan kepada saiz kapal. Golongan pemerintah turut mengutip hasil pendapatan mereka melalui sistem kerah. Para petani dipaksa untuk mengerah tenaga mereka untuk mengusahakan tanaman padi bagi menghasilkan pengeluaran yang bukan sahaja memenuhi keperluan mereka, bahkan ia turut untuk memenuhi keperluan para pemerintah. Sumber lain yang turut diperolehi oleh sukan adalah menerusi sistem denda. Pembayaran denda akan dikenakan kepada mereka yang didapati melakukan kesalahan jenayah ataupun telah melanggar peraturan-peraturan yang telah ditetapkan oleh negara. Kebiasaannya, sebahagian daripada hasil kutipan denda akan diserahkan kepada pihak mahkamah dan selebihnya akan diserahkan kepada sultan untuk kegunaannya.
Permasalahan tanah di Malaysia telah berlaku sejak zaman kolonial dan tema tanah telah menjadi salah satu tema utama dalam penulisan sejarah Malaysia sejak abad ke-19. Semasa pemerintahan Sultan Mansur, Panggida telah memperkenalkan sistem perundangan dalam pentadbiran kehakiman negeri tetapi tidak berjaya, dan pejabat tanah telah mengambil kesempatan ini untuk mengeluarkan surat hak milik tanah yang rasmi milik mereka sendiri. Menurut sumber sejarah, corak sistem hak milik tanah seperti ini terdapat di Kelantan pada abad ke-19 dan menunjukkan bahawa telah berada pada hujung ke abad 19 di negeri tersebut, tetapi tidak kesemuanya dianggap sebagai sistem hak milik sultan sepenuhnya. Kebenaran petani untuk mengusahakan tanah yang belum diusahakan boleh diperolehi dengan memohon daripada ketua kampung, dan petani yang ingin melakukan permohonan terpaksa membayar bayaran terlebih dahulu sebelum dibenarkan mengusahakan tanah tersebut. Oleh itu, jelaslah bahawa sistem hak milik tanah yang terdapat di Kelantan pada abad ke-19 mempunyai corak tersendiri. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Baiklah, saya akan menyambung penerangan daripada kawan saya, iaitu tentang hak milik tanah dalam menjalankan kegiatan pertanian di Kelantan. Sebenarnya, Kelantan ini mempunyai keluasan sehingga 5,713 batu persegi atau 11.2% daripada keseluruhan semenanjung Malaysia. Bayangkan betapa besarnya Kelantan itu. Jadi rakyat-rakyatnya pada masa itu atau penduduk-penduduknya pada masa itu menjalankan kegiatan pertanian dalam menyara kehidupannya. Okay, rakyat Kelantan ni menggunakan tanah untuk menjalankan kegiatan pertanian ni sangat luas. Daripada hujung sana sehinggalah hujung sini, semua penduduk pasti akan menjalankan kegiatan pertanian. Sebenarnya 78% daripada penduduk Kelantan keseluruhannya menjalankan kegiatan pertanian ini untuk menyara kehidupannya. Okey, baiklah. Sistem pentadbiran pemilikan dan urusan jual beli tanah ini dia bermula sejak tahun 1881 di Kelantan. Di mana 1836 sehingga 1881 baru dimulakan sistem pendaftaran untuk pemilikan dan urusan jual beli tanah di Kelantan. Jadi sebab ramai sangat yang mengusahakan pertanian, jadi kerajaan perlu memikirkan satu cara ataupun pihak pentadbiran perlu memikirkan satu cara supaya rakyat ada hak milik tanahnya masing-masing. Okay, jadi Maxwell ada menafikan kewujudan sebarang sistem hak milik tanah pada zaman sebelum kedatangan Inggeris. Malah pihak berkuasa sebenarnya pihak berkuasa sebenarnya yang telah membebankan rakyat Kelantan di mana mengenakan pelbagai kutipan kepada mereka yang mempunyai tanah dalam menjalankan kegiatan pertanian. Okay, jadi David Wong ni dia tidak bersetuju dengan pandangan daripada Maxwell. Sebaliknya beliau berpendirian bahawa walaupun sistem kerajaan beraja wujud di negeri Melayu pada zaman kerajaan beraja dan zaman penjajahan, hubungan di antara pemerintah dengan rakyat biasanya pula diasaskan kepada prinsip hak pemilikan tanah pula berada di tangan sultan. Okey, jadi sebenarnya pada masa dahulu ada berlaku beberapa isu di mana mengatakan bahawa pihak pentadbiran mengambil hasil yang besar daripada rakyat, dan ada pula yang mengatakan bahawa perkara ini tidak berlaku, dan itulah yang menjadi persoalan kepada sistem hak milik tanah kepada rakyat Kelantan dalam menjalankan kegiatan pertanian.